kompartmen kalau kita cerita tentang environmental ni, kita ada 4 bahagian utama tentang environment, iaitu kita ada hydrosphere, kita ada atmosphere, kita ada geosphere, kita ada biosphere. Itu basically 4 compartment lah, 4 environmental compartment. Okay, so pada pagi ni kita nak discuss tentang hydrosphere. Sebenarnya kalau awak baca awak rujuk mana-mana buku tentang environmental chemistry, awak akan baca dia sangat kompleks lah, sangat kompleks bermaksud sebab dia punya tajuk tu chemistry, environmental chemistry. So dia akan kaitkan dengan apa-apa chemical reaction yang berlaku dalam environmental compartment tu. Contohnya kalau dalam hydrosphere ni dia akan cerita tentang apa chemical reaction and processes yang berlaku dalam air. Tetapi saya tak pergi kepada kompleks sangat sebab dia sangat kompleks chemical reaction tu. Jadi saya just ambil yang saya rasa sesuai lah dengan diploma level lah. So the basic sajalah di situ. Dan kita tak pergi hingga ke tindak balas kimia yang sangat kompleks lah. Sorry. Okay, so ini adalah the importance of water. So kita tahulah air ni sangat penting So setiap makhluk di muka bumi ni perlukan air untuk survive untuk hidup. And then cubalah kita bayangkan kalau kita tak ada air so cuba just bayangkan kalau satu hari kita tak ada air satu hari kita tak ada air, bermaksud bekalan air ditutup. So itu pun kita dah rasa banyak benda yang kita risaukan semua benda kita tak boleh buat lah So we need water to live, so do animals and plants. So semua makhluk hidup di muka bumi ni perlukan air. Tiada siapa yang hidup atas bumi ni boleh survive, boleh hidup tanpa air. Okay, water is really found on earth as pure. So air ni biasanya kita tak jumpa dia sumber air yang pure yang tulen. Sebab kita banyak tempat setelah ada kehidupan masing-masing so setiap tempat tu air telah digunakan. So kalau kita kata air tu adalah sangat pure, mungkin satu tempat yang mungkin tak ada kehidupan di situ ada sumber air, so kita boleh katakan tu sebagai pure lah So basically kita kata water is recycle lah water is recycle. Itu bermaksud bahawa semua air yang ada di muka bumi ni adalah telah digunakan semua makhluk telah gunakan air tu, dan air tu dia ada water cycle. So dia berpusing sajalah dalam kitaran water cycle tersebut. Okay, ini yang saya masukkan dengan water cycle, ataupun sometimes dia akan sebut hydrologic cycle. Hydrologic cycle ataupun water cycle tu dua benda yang sama lah maksud dia. So kalau awak tengok kat sini, water is recycle dia ada beberapa mekanisme dekat sini. Kalau awak nampak dekat situ, kita ada proses transpiration. Okey, kita ada proses transpiration. Transpiration ni adalah apa-apa air yang dilepaskan ke udara oleh haiwan dan juga tumbuhan So transpiration adalah proses pelepasan air oleh tumbuhan dan juga haiwan. So kita panggil dia sebagai transpiration. And then ada satu lagi terms kat sini iaitu evaporation. So evaporation ni adalah pelepasan wap air daripada
sumber air di muka bumi lah. Contohnya air laut ke ataupun tasik ke, air sungai ke, macam tu. So bila berlakunya transpiration dan evaporation ni, air akan menjadi wap bergerak ke atmosfer. So bila sampai ke atmosfer, so proses pengumpulan air tu berlaku dengan pembentukan awan so proses tu dinamakan condensation. Ni condensation. And then bila condensation tu berlaku, awan telah menjadi tepu dengan air, so akan berlakunya precipitation ataupun hujan hujan. So bila hujan, air akan turun ke bumi. So bila air turun ke bumi, muka bumi, kita katakan dia sebagai surface runoff. Air hujan yang turun ke muka bumi tu kita panggil sebagai surface runoff. Ataupun kalau kita translate dalam bahasa Malaysia tu dia kata air larian permukaan tapi dia punya English tu adalah surface runoff lah. Surface runoff tu adalah air yang turun daripada air hujan yang sampai ke muka bumi dan dia bergerak masuk ke tasik semula, ke lautan semula, dan sebahagiannya akan melalui proses infiltration. Infiltration tu bermaksud air akan masuk ke dalam muka bumi. Muka bumi, dan dia akan tersimpan sebagai groundwater. So ini adalah hydrologic cycle ataupun water cycle. So ini adalah yang tadi saya kata there are 3 stages. So yang pertama itu adalah water become parts of the atmosphere. Air menjadi sebahagian daripada atmosfer, iaitu melalui proses evaporation dan transpiration. And then air akan turun ke muka bumi semula melalui proses condensation dan juga precipitation. And then air akan circulate throughout the surface of the earth melalui surface runoff, iaitu water move along the slope of mountains. Maksudnya air bergerak ke dalam sungai dan juga lautan. Dan juga satu lagi proses adalah infiltration, iaitu air akan memasuki tanah memasuki tanah dan membentuk groundwater ataupun air bawah tanah. So proses ni continuously berlaku. Continuously berlaku. Okay, so ini adalah the structure of hydrosphere. So sebelum ni pun saya ada pernah cakap so dia kata kat sini water is found in two locations. So sebenarnya basically kita ada 2 lokasi untuk hydrosphere ataupun air ni. Yang pertama adalah lautan, yang kedua adalah fresh water. So daripada 2 ni, oceans tu merupakan penyumbang peratus yang paling tinggi lah. So kebanyakan permukaan bumi ni adalah diliputi oleh lautan So lautan contribute kepada 96.5% daripada keseluruhan air di muka bumi ni. And then selebihnya adalah fresh water, iaitu lebih kurang 3% saja. So apa yang kita gunakan tu untuk kita seharian kehidupan kita adalah daripada fresh water, iaitu hanya 3% saja yang kita gunakan untuk kehidupan kita. So daripada 3% ni pun telah banyak berlakunya pencemaran dan sebagainya lah. So that's why environmental concern on water quality tu sangat penting lah. Sangat penting sebab sumber fresh water tu sendiri adalah sangat kecil. Sangat kecil. Okay, daripada about 3% of fresh water ni, dia boleh kita bagikan juga kepada ais ataupun air batu, groundwater, surface fresh water ataupun air permukaan ni adalah seperti tasik dan air sungai. And then juga air juga, fresh water juga boleh dapati daripada atmosphere and soil ataupun daripada udara dan juga tanah lah tapi yang atmosfer ni dia punya kuantiti sangat sikit lah sangat sikit, dia terbentuk sebagai wap lah
Okay, ini gambarannya ya kalau kita tengok tadi. So we only have about 3% of fresh water that we can use. So yang pertama ni kita tengok oceans ya. Lebih kurang 97%, fresh water 3%. And then daripada fresh water ni pula dibahagikan kepada ice, groundwater, and then surface water. So surface water ni pula dibahagikan kepada surface water ni dibahagikan kepada river, swamp and lakes. So kalau tengok kat sini daripada agen fresh water ni, daripada agen fresh water ni kita nampak dia banyak tu adalah daripada ice dan juga glaciers lah kat sini. And then the next yang paling tinggi adalah groundwater 30%, and then surface water tu pun sangat sedikit lah dari kat situ. Surface water tu sangat sedikit. And then daripada surface water ni kita ada tasik, swamp and river. So kita punya sumber air ni sebenarnya adalah daripada sungai lah. Daripada sungai. So maksudnya loji rawatan air yang ada di Malaysia ni, mereka akan tarik sumber air daripada sungai untuk diproses di loji-loji rawatan air, dan setelah diproses tu barulah dia bekalkan kepada kegunaan domestik lah, kegunaan domestik. Okay, so di sini dia kata ini just general knowledge je lah. So dia kata water is the only substance on earth found in all three states at the same time. So air adalah satu-satunya substance yang ada di muka bumi ni yang boleh dijumpai dalam keadaan dalam 3 bentuk pada masa yang sama, iaitu dia boleh dalam bentuk ais, dia boleh dalam bentuk cecair, liquid, dan juga dia boleh terbentuk boleh dalam bentuk gas ataupun water vapor. Okey, untuk oceans apa yang dimaksudkan dengan salt water location ataupun ocean ni. So okey, di sini saya pun ada pernah cakap juga sebelum ni. So dia kata oceans adalah the largest bodies of water on earth tetapi oceans ni dia mengandungi garam lah Dia mengandungi garam. And then kalau kita kata terms non-potable ni kita katakan non-potable. Kalau kita kata tentang non-potable water, so dia kata itu bermaksud adalah air tersebut tidak boleh digunakan sebagai air minuman. Mungkin boleh digunakan sebagai kegunaan lain lah. Kegunaan lain maksudnya boleh digunakan untuk membasuh baju ke, membasuh kereta ke, atau siram pokok bunga ke ataupun sebagainya. Tetapi kalau kita katakan air itu adalah potable water, so kita katakan adalah air tersebut adalah air yang kita boleh minum dan potable water ni adalah dijumpai boleh didapati daripada fresh water sources lah. So okay, so kalau kita tengok kat sini, so oceans tu dia boleh dikategorikan sebagai non-potable sebab kita tak boleh minum dia, tetapi kita mungkin boleh guna untuk kegunaan lain lah. Kegunaan lain tu saya tak pasti untuk apa sebab sumber air kita pun dah cukup. Dekat Malaysia ni kita di dalam kawasan khatulistiwa dan taburan hujan sangat banyak, so kita tak perlukan air laut sebagai sumber salah satu sumber dalam kehidupan kita. Tetapi kalau untuk negara-negara yang berada yang taburan hujan mereka sangat sedikit, kemungkinan mereka akan gunakan mereka akan gunakan air laut sebagai sumber, tetapi mereka akan proses dululah, mereka akan buang air garam tu, buang garam daripada air laut tu, dan mereka akan gunakan air yang telah diproses lah. Ini berdasarkan daripada pengalaman saya ada kawan yang bekerja di Arab Saudi. So mereka kata walaupun air tu nampak okey, air yang diproses daripada air laut tu dia nampak okey tetapi dia tak sama dengan fresh water lah bila kita guna untuk shampoo rambut ke ataupun sebagainya, dia
dia tak berapa ni lah dia tak seperti fresh water lah sebab dia pun melalui proses tertentu yang untuk hilangkan gas seperti fresh water Okey. Okay, so kalau kita kata ocean itu adalah salt water. So dia kata kat sini salt water is made of water and dissolved salt. So maksudnya dalam air laut tu dia ada mengandungi garam seperti the main component tu adalah sodium chloride sodium chloride. The ocean contribute to the overall climate of the earth due to water's high specific heat. So bermaksud sebab air laut tu sebahagian besar permukaan bumi adalah diliputi oleh air laut ataupun ocean. So air laut ni memainkan peranan untuk protect lah the overall climate of the earth. Maksudnya dia cuba untuk sebagai satu protection untuk menseimbangkan cuaca muka bumi So ini adalah disebabkan oleh dia ada satu dia punya karakteristik dia oceans ni dia mempunyai high specific heat ataupun dulu you ada belajar physical chemistry kan, apakah yang dimasukkan dengan specific heat? Ada belajar tak? Bonnie ada belajar tak? Saya tuju Bonnie. Ada specific heat dekat fizik. Kat fizik okey. So kalau specific heat ni bermaksud tenaga haba yang kita perlukan untuk meningkatkan 1 kilogram bahan sebanyak 1 darjah Celsius Kalau you tengok unit dia kat sini pun kat sini kan Joule per kg degree Celsius. So bermaksud jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk meningkatkan 1 kilogram bahan meningkatkan suhu 1 kilogram bahan sebanyak 1 darjah Celsius. So untuk ocean ni dia kata kat sini specific heat of ocean water is about 3850 joule per kilogram per darjah Celsius. Maksudnya kalau kita ada 1 kilogram air untuk naikkan suhu dia sebanyak 1 darjah Celsius kita perlukan sebanyak 3.85 kilojoule tenaga haba. Bayangkan kita punya permukaan bumi ni sebahagian besarnya diliputi oleh air laut. So berapa banyak berat kalau kita nak cerita tentang berat air laut ni, so berapa banyak beratnya air laut yang ada di muka bumi ni So kalau dengan banyaknya air laut ni bermaksud dia perlukan tenaga haba yang sangat tinggi untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. That's why dia so fungsi laut ni, air laut ni dia untuk cuba mengekalkan suhu supaya tidak berlaku perubahan suhu yang sangat cepat lah sangat mendadak Dia cuba untuk maintain lah the overall climate of the muka bumi tu. So dekat sini dia kata so the high specific heat of water affect earth climate because it makes the temperature of the ocean relatively resistant to change. So maksudnya adalah sangat sukar untuk sangat susah untuk merubah suhu air laut tu ataupun dia kata the temperature of the ocean relatively resistant to change. Resistant maksudnya dia akan resist menolak kepada perubahan suhu So kat situ pun ada tulis lagi assuming the specific capacity of seawater. Okay kat sini dia buat satu andaian calculation lah So andaikan dia kata specific capacity dia lah 3850 tu lebih kurang 3,900 lah 3,900 joule per kilogram per degree Celsius dan total mass of the ocean is beratnya air laut tu adalah 1.4 kali 10 kuasa 21 kilogram. Ni saya dah tahu dia berapa kosong ada kat situ. So dia kata that
that means it would take 5.5 times 10 to the power of 24 joules ataupun 5.5 trillion joules, trillion joules to heat the entire ocean by 1 degree Celsius. So maksudnya sangat-sangat tinggi tenaga habis diperlukan hanya untuk menaikkan suhu laut tu sebanyak 1 darjah Celsius. That's why kita katakan air laut tu mega peranan untuk menjaga the overall climate of the earth. Okay, so kita pergi kepada freshwater source ataupun yang pertama ni adalah ais. So kita ada 3 bentuk ais lah Kalau kita kata freshwater source untuk ais ni kita ada 3 bentuk, iaitu yang pertama adalah iceberg, iceberg. Yang kedua adalah glaciers, yang ketiga adalah permanent snow areas. So maksudnya tapi pun saya tak ada experience lah duduk di luar negara lah. Sama ada snow tu kita boleh gunakan untuk ni lah saya tak ada pengalaman tu lah kat situ. So dikatakan sini iceberg adalah a large piece of freshwater ice floating in open waters. Satu bongkah ais yang terapung pada sumber air terbuka. And then glaciers adalah any large mass of ice that move slowly over land. So contohnya mungkin ada di tempat-tempat sejuk ni kan, sungai membeku kan sungai membeku. So bila berakhirnya musim sejuk, so dia bertukar kepada musim panas. So air sungai yang membeku ni dia akan mula mencair dan dia akan mula membentuk kepingan, akan ada terbentuk kepingan ais lah So kepingan-kepingan ais tu yang kita panggil sebagai glaciers. And then ada juga tempat di mana memang ada permanent snow areas lah ada especially di kawasan seperti Eropah dan sebagainya lah mereka ada musim salji. Salji ni pun dikira sebagai freshwater source. So ini adalah iceberg ini adalah frozen rivers. So bila dia mula dengan kepingan ais tu, and then ini tak ada apa lah gambar saya tunjuk je nak bagi menarik je dia punya ni. Ini adalah tempat-tempat yang mungkin ada banyak kawasan sejuk. Okay, so seterusnya adalah fresh water untuk surface water. Untuk yang permanent source ais tu tadi, yang tu memang tak boleh cair ke macam mana tu? Itu tempat yang ada salji. Oh. Yang ada musim-musim salji tu kan. Tapi saya dia boleh cair kan puan? Boleh. Tapi itu pun dikira sebagai fresh water source lah. Tapi saya pun tak pernah. Mungkin ada you all yang pernah ada pengalaman ke tempat-tempat. Ada siapa yang pernah ke tempat-tempat yang ada salji ni? Saya tak pernah. Saya tak pernah pergi ke sana. Nantilah akan datang mungkin saya ke sana lah. Ada siapa yang ada experience? Tak ada? Okay, tak apa nanti kita ni. Okay, so ini adalah surface water. So fresh water is located as surface water. Surface water is water that is located on the surface of the land. So kita katakan surface water tu air permukaan. Air permukaan tu bermaksud apa-apa air yang ada apa-apa air yang ada di bumi di daratan. Di daratan seperti sungai, tasik dan stream. Stream ni adalah anak sungai yang lebih kecil. Sungai ni biasa lebih besar lah daripada stream So rivers get their water from surrounding river basin. Okay, so biasanya kalau kita cerita tentang sungai, dia ada terms ni river basin, river basin yang pertama ni, and then yang kedua adalah watershed. Kita katakan dalam bahasa Malaysia tu adalah lembangan sungai. So watershed and river basin tu konsepnya sama, cuba watershed tu adalah skala lebih kecil daripada river basin. So satu river basin ni basically dia ada dalam satu kawasan tu dia ada banyak anak-anak sungai, anak-anak sungai yang mengalirkan air sungai masuk berkumpul ke dalam sungai yang besar. Ke sungai yang besar.
So satu kawasan tu kita panggil sebagai river basin. Kalau watershed tu adalah skala yang lebih kecil So banyak watershed dia akan boleh ada dalam satu kawasan river basin lah. So river basin tu biasanya dia air mengalir masuk ke dalam sungai yang besar. Contohnya mungkin awak ada Sungai Muar. So apa-apa kawasan di sekelilingnya yang memasuki ke dalam Sungai Muar tu, kita panggilnya sebagai river basin, satu kawasan yang luas lah. So di kawasan yang luas ni sebelum sebelum anak sungai ni memasuki Sungai Muar ni, mungkin ada lagi anak-anak sungai yang kecil yang terbentuk daripada alur-alur air yang lebih kecil. Itu kita namakan sebagai watershed. Itu kalau kita nak bandingkan lah antara kedua tu. So in a river basin, all the water drains to a large river. So dalam river basin ni ataupun lembangan sungai dalam bahasa Malaysia ni biasa saya baca dia kata lembangan sungai, semua air akan mengalir masuk ke dalam sungai yang besar. So the term watershed is used to describe smaller area of land that drains to a smaller stream, lake or wetland. Maksudnya watershed tu dia dalam skala yang lebih kecil ataupun area yang lebih kecil dan dia pun banyak alur air yang mengalir memasuki mungkin sungai tapi tak sebesar large river tadi ataupun tasik ataupun kawasan paya yang lebih kecil dibandingkan dengan river basin. Okey, ini bayangan gambaran sajalah So untuk satu watershed ni kalau kita tengok ada anak sungai. Anak sungai tu pun kalau ini anak-anak sungai ini anak-anak sungai. And then daripada anak sungai ni ada satu yang kecil-kecil juga cabang-cabang tu. Kita panggil dia sebagai tributaries Saya kalau baca tu dia katakan sebagai tributaries. Baik, tak boleh. Saya punya tablet hang ni. Sekejap Okey, yang cabang kecil-kecil tu tributaries nama dia. Kejap. Boleh nampak saya punya ni tapi saya punya tablet ni dia hang pula. Saya tak boleh nak draw pula. Okey, tak apalah. Okey, so cabang yang kecil-kecil hujung-hujung halus tu nama dia tributaries. Tributaries, tributaries. And then daripada situ dia akan masuk stream kecil kan. Lepas tu baru masuk ke sungai lah yang besar. And then daripada sungai tu mungkin masuk ke tasik ke lautan sebagainya. So ini adalah watershed. So ini meliputi kawasan yang lebih kecil lah So dalam skala yang lebih besar, so mungkin ada banyak watershed memasuki satu sungai yang lebih besar. So keseluruhan tu kita panggil sebagai river basin. Okey. Alamak, saya punya tablet hang lah. Tak best betul. Okey, so ini adalah apakah yang dimasukkan dengan river, stream dan juga tasik ini by definition lah So basically kita tahulah sungai tu apa, stream tu apa, tasik tu apa. So kalau dikata what is a river? A large channel along which water is continually flowing down a slope made of many streams that come together. So sungai tu adalah satu channel, satu laluan air di mana air tu bergerak berterusan menuruni cerun So dihasilkan daripada banyak stream yang memasuki sungai tersebut lah So what is a stream? A small channel along which water is continually flowing, sama juga tapi multiple stream combine to form a river. So tu maksud dia lah Okey. Puan. Ya. Yang cabang sungai yang paling kecil tadi apa nama dia Puan? Tributaries. Sekejap saya cuba. Saya punya tablet ni hang lah. Tributaries, Tributaries.
tributaries. Tributaries. Itu biasanya dalam environmental engineering lah dia orang ada banyak discuss tentang tu lah. So kalau untuk environmental chemistry ni biasanya saya tak pergi ke situ sangat lah. Okay, so selain daripada air tasik, air sungai, kita ada juga surface water daripada groundwater, daripada groundwater. So dia kata water can also be found in the ground. This is commonly known as groundwater. Okay, so apa-apa air yang ada di bawah dalam muka di bawah tanah tu kita panggil sebagai air bawah tanah ataupun groundwater. So the water found in cracks and pores in sand, gravel and rocks below the earth surface. So kalau kita tengok kita tengok structure dia secara general secara general sajalah, saya tak pergilah, dia ada dia punya engineering dia sendiri tapi saya tak nak pergi secara detail saja, kita just baca dia punya konsep saja. So kalau awak tengok kat situ untuk structure groundwater ni, so kita akan ada satu yang dinamakan sebagai water table. Sekejap Okay. Kita ada satu term saya dinamakan sebagai water table. Water table adalah satu border satu border di antara apa saya nak sebutkan ni sekejap ni. Water table is underground boundary between the soil surface and the area where groundwater saturates spaces between sediment and cracks in rock. So dia adalah border di antara permukaan bumi, permukaan bumi yang di atas ni dan juga di kawasan bawah ni lah. So kita namakan ni sebagai water table. So di water table ni biasanya berada pada kedalaman 6 meter. Yang saya ada baca kedalaman 6 meter di bawah muka bumi. So that's why bila mereka nak ambil air bawah tanah ni, so mereka kena drill sampai ke dalam lah, sampai ke dalam, dan mereka kata groundwater ni biasanya kualiti dia sangat bagus. Kualiti sangat bagus sebab dia bersih. Sebab dia bersih lah, sebabnya dia telah dia melalui rocks and sand maksudnya batu-batu dan pasir tu bertindak sebagai filter. Tetapi it's not necessary kita tak boleh katakan juga the groundwater tu adalah pure bersih sebab ada certain tempat di mana jenis tanah di kawasan tersebut tu dia mungkin mengandungi logam berat. Mengandungi logam berat. Tanah tu di kawasan satu kawasan tertentu tu mungkin mengandungi logam berat. So logam berat ni dia boleh masuk ke dalam air bawah tanah. So bila kita minum air groundwater tu, dah tentulah dia akan membahayakan kita lah. Contohnya di mana di luar negara Bangladesh ataupun di kawasan sebelah sana lah dia punya tanah tu dia mengandungi arsenik, logam arsenik yang tinggi. Memang secara semula jadi tanah tersebut mengandungi logam arsenik yang tinggi. So mereka tak boleh gunakan air groundwater tu lah sebab kemungkinannya logam arsenik tu dah ada, dia larut dalam air bawah tanah tu. So tapi di Malaysia ni saya rasa kita tak ada structure tanah kita ni tak adalah logam berat lah. Saya tak pernah dengar lagi. So maksudnya mereka biasalah ambil groundwater ni sebagai sumber air lah, especially saya rasa ada banyak tempat yang mereka akan ambil groundwater ni di Kelantan. Betul tak? Ada orang Kelantan tak? Sebab ada beberapa kumpulan penyelidik daripada UTHM ni, mereka ada buat projek tentang groundwater ni di Kelantan. Kemungkinan lah macam tu. Okay, so kalau awak tengok dekat situ lagi, so dia ada juga kat situ aquifer dan juga kat sini ground. So ini adalah
Samalah sebenarnya So aquifer ni sebenarnya the storage of groundwater yang ada dalam tanah tersebut ni. Dia macam satu bentuk takungan air yang ada dekat bawah tu. Kita panggil dia sebagai aquifer. Aquifer. Okay, so kita dah habis dengan surface water tadi. So ini adalah water properties. So basically air ni dia ada beberapa unique properties yang perlulah untuk kehidupan kita. So contohnya adalah seperti dia punya polarity, polar character. Air ni adalah bersifat polar. Bersifat polar. Apa yang masukkan dengan polar character? You ada belajar chemistry kan? Kalau polar tu, compound yang polar tu bermaksud apa? Mempunyai charge. Ada charge kan? Okay, dia dalam keadaan tu dia boleh ada charge delta positif, delta negatif tu kan So bila dia bersifat polar ni, dia boleh dissolve banyak benda lah dissolve banyak benda. And then dia tendency to form hydrogen bonds and ability to hydrate metal ions. Hydrate metal ions ni bermaksud kebanyakan metals yang ada dalam air ni dia tend untuk membentuk structure dengan air. Dia satu kompleks yang membentuk dengan air satu kompleks lain lah. Jadikan metal tu lebih stable Itu dia punya salah satu ciri lah situ. And then selain daripada itu kita ada beberapa important properties of water. So ini saya ambil daripada buku daripada buku saja. So dekat situ awak tengok dia kata property sebagai excellent solvent, sebagai satu pelarut yang sangat bagus supaya dia boleh transport of nutrient and waste product making biological processes possible in aqueous medium. So ini salah satu general properties of water lah sebagai satu pelarut yang baik. And then dia kata dia ada banyak kat situ lah nanti you go through. Cuma dia kata kat situ dia punya setiap ciri tu dia ada effects and significant dia effect and significant dia. Transport, okay. Transport of nutrients, high solubility of ionic substances, and then controlling factor in physiology, colorless. Okay, dia tak ada warna, so dia supaya membenarkan cahaya digunakan untuk proses fotosintesis bagi kehidupan yang ada dalam air. And then untuk mengapungkan ais, itu pun ada dia punya ciri dia sendiri. And then determine transfer of heat and water molecules between, okay. Semua ciri-ciri ni, property of water ni, dia ada kegunaan sendirilah, ada kegunaan dia masing-masing dalam bumi ni, dalam muka bumi ni. Okay, so kalau kita cerita tentang kalau kita cerita tentang chemical process yang berlaku dalam air, kita panggil dia sebagai aquatic chemical processes. Sebenarnya aquatic chemical processes ni dia sangat kompleks. Dia sangat kompleks sebab ada banyak benda dalam tu. Kemungkinan ada banyak reaction yang berlaku. Ada banyak reaction yang berlaku yang semuanya kompleks kita tak tahu apa yang berlaku dalam tu Tetapi basically ini adalah general chemical process lah yang berlaku. So di situ kalau kita nampak ada beberapa mainly mainly apa yang berlaku dalam kehidupan air ni, dalam apa yang berlaku chemical process yang berlaku dalam air ni dia melibatkan proses fotosintesis sebab ada kehidupan ada kehidupan dalam air seperti algae ataupun sebagainya, haiwan, ikan dan sebagainya. So proses fotosintesis ni dia akan menggunakan carbon dioxide CO2. So carbon dioxide yang ada tu adalah bila carbon dioxide tu larut dalam air bila CO2 dilarut dalam air, dia akan membentuk
HCO3 minus ataupun hidrogen karbonat dalam bentuk ini CO2 masuk dalam air, dia akan larut lah dia akan larut dan membentuk spesies hidrogen karbonat HCO3 minus, dan dia akan digunakan dalam proses fotosintesis dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan tenaga oksigen dan juga satu ion lain CO3 2 minus CO3 2 minus. And then mekanisme ni dia akan berterusan so daripada CO3 2 minus ni pula dia akan ada proses lain So semua proses ini sebenarnya adalah untuk menseimbangkan menseimbangkan keadaan dalam air tersebut Dan kalau nanti kita akan discuss ion CO3 minus hidrogen karbonat ini dan juga yang lain sebenarnya dia adalah bertindak sebagai sebagai buffering ataupun untuk mengekalkan pH pH untuk sesuatu sumber air lah Ion-ion ni adalah berfungsi sebagai buffering agent supaya tidak ada berlaku perubahan drastik dalam acidity ataupun alkalinity sesuatu sumber air satu sumber air melainkan kalau berlakunya satu pencemaran contohnya mungkin ada satu industri dia alurkan sisa yang sangat acidic and then satu sumber air tu tidak mampu untuk untuk mengekalkan dia punya buffering tu, so dia akan jadi tercemar lah sebabnya sumber sisa yang masuk tu sangat berasid. Tapi dalam keadaan semula jadi, ion-ion ni bertindak untuk mengekalkan pH semula jadi bagi satu sumber air permukaan tersebut. So dekat sini dia ada cerita, so dia kata photosynthesis can raise the pH of water by removing aqueous CO2 by converting an carbonate ion to a CO. Itu yang saya cerita dari dalam ni lah tapi saya ini sebagai satu, saya tak akan tanyalah apakah tindak balas kimia yang berlaku dalam proses chemical akuatik. Saya tak adalah cerita macam tu secara general saja saya bagi tahu ni. Sebab saya tak akan pergi kepada chemistry tu in details lah. Okay, so many aquatic chemical processes are influenced by the action of algae and bacteria in water. It is much difficult to describe. Okay, dia kata adalah sangat susah untuk describe apakah chemical phenomena in natural water system. Such system are very complex and the description of their chemistry must take many variables into consideration. So memang dia sangat kompleks yang kita susah untuk untuk kita perincikan setiap satu lah. Okey. Okey, ini adalah kejap Okey, ini adalah berkaitan dengan dissolved oxygen. So kebanyakan oksigen yang terlarut dalam air, adalah berpunca daripada oksigen daripada luar oksigen daripada luar yang larut ke dalam air tersebut So di sini dikatalah most elemental oxygen comes from the atmosphere which is contribute sebanyak 20 ini adalah satu fakta sajalah saya tak nak terangkan apa dia, cumanya dia nak bagi tahu saja bahawa dissolved oxygen yang ada dalam air itu adalah adalah berpunca daripada atmosfer apa-apa oksigen daripada atmosfer yang larut ke dalam air. So bila adanya dissolved oksigen dalam air ni kehidupan pun boleh hidup lah
kehidupan dalam air tu dia boleh hidup. Okey. So kalau awak tengok dekat sini kejap ya. Dan oksigen yang oksigen tu juga dia akan digunakan untuk ni lah organism yang ada dalam akuatik tu untuk degrade apa-apa organic matter yang ada dalam air tersebut lah. So dia kata kat sini ada satu statement ni, dia kata, ini saya ambil daripada buku So dia kata many fish kills are caused not from the direct toxicity of pollutants. So kebanyakan ikan-ikan yang mati tu is not directly from the toxicity of the pollutants, tapi lebih kepada kekurangan oksigen disebabkan oleh oksigen yang ada dalam air tersebut digunakan untuk degrade pollutant tersebut. Ini hanya adalah satu knowledge sajalah Saya tak detailkan lebih further dekat situ. Okey. So ini adalah salah satu fungsi oxygen in water. So dia kata kat sini ini adalah proses the consumption of oxygen in water by the degradation of organic matter may be expressed by the following biochemical reaction. Ini apa yang kita buat lah Kita kata itu apa BOD kan. BOD tu adalah biochemical oxygen demand. So saya banyak kali ulang bahawa dia adalah mengira berapa banyaknya oksigen yang digunakan oleh microorganism untuk degrade any organic matter. So ini adalah contoh tindak balas dia lah So ini adalah katalah ini adalah organic matter. So ini adalah oksigen. So tindak balas antara organic matter dan oksigen ni akan menghasilkan CO2 dan H2O Ini salah satu contoh, ini adalah contoh untuk degradation of organic matter oleh microorganism lah yang ada dalam tu. Okey, ini saya rasa nanti awak go to saya rasa tak ada apa kat situ sangat. Okey, ini adalah tentang CO2 in water. So tadi saya dah kata bila CO2 in water ni larut dalam air, so dia akan membentuk spesies banyak spesies ion lah banyak spesies ion. So contohnya kat sini bicarbonate ion iaitu SCO3 minus dan juga carbonate ion CO3 minus. So bila terhasilnya ion-ion ni so dia berlaku keseimbangan apa-apa oksigen yang ada dalam air dan juga oksigen yang CO2 yang ada dalam air dan CO2 dalam atmosfer tu dia berlaku, proses tu berlaku keseimbangan maksudnya CO2 akan larut ke dalam air membentuk spesies ion spesies ion tersebut, and then bila berlakunya pengurangan benda tu dia akan automatically dia akan nilai dia berlaku keseimbangan antara CO2 terlarut dalam air dan juga CO2 yang berada dalam atmosfer. Itu adalah secara semula jadilah memang dah terbentuk macam tu. Macam tu. Okay. Sekejap Saya nak cari satu, okey sekejap.
Okey, dengan kehadiran apa ni bikarbonate ion dan juga karbonate ion ni, okay, sebenarnya kita boleh ada satu ujian untuk menguji kualiti air itu berdasarkan kepada kandungan ion-ion tersebut yang kita namakan sebagai alkalinity. Alkalinity. Dia ada dua terms alkalinity dan acidity. Tetapi dua terms ni dia berbeza dengan pH. Kalau kita kata alkalinity, kita bunyi tu alkaline. So bila alkaline tu kita akan merujuk kepada nilai pH yang tinggi. Satu lagi term tu adalah acidity. Bila kita kata acidity, kita nampak perkataan terms tu acid. So kita kata acid tu kita akan merujuk kepada nilai pH yang rendah. Tetapi dia sebenarnya dia ada berbeza daripada segi sebenarnya alkalinity dan acidity dan pH tu adalah benda yang berbeza. Kalau pH tu dia hanya mengukur so called intensity. Intensity maksudnya berapa level of alkali dan juga acid tu. Maksudnya dengan number tu kan itu adalah intensity. Tetapi kalau untuk acidity dan alkalinity tu dia lebih kepada pengukuran berapa banyak chemical yang digunakan untuk mencapai satu nilai tertentu. So itu adalah sebenarnya dua benda yang berbeza lah, dua benda yang berbeza. Tetapi saya pun pada satu masa dulu pun saya agak confused juga sebenarnya dengan terms ni. So dia kata kat sini kalau kita kata alkalinity, dia adalah berapa banyak the capacity of water to accept H plus ion. Itu kita namakan sebagai alkalinity. So kalau awak tengok dekat formula ni, alkalinity adalah jumlah untuk kepekatan HCO3 minus, CO3 2 minus dan juga spesies OH, tetapi ditolakkan kepekatan H plus. Kalau kita kata tentang pH tu dia adalah pengukuran kepekatan H plus dan juga kepekatan H plus kan Tetapi kalau untuk alkalinity dalam equation ni dia akan tolak kepekatan H plus. So dia akan mengambil kira tiga spesies ion ni. Itu dikira itu adalah kita katakan dia sebagai alkalinity. So kalau awak, saya ada letak satu terms kejap. Okay, it is important to distinguish between high basicity manifested by an elevated pH and high alkalinity. So dekat sini dia terangkan apakah perbezaan kalau kita kata alkalinity dan basicity. Basicity ni biasa kita akan ukur menggunakan pH, tetapi alkalinity ni kita akan mengukur dia dengan melalui chemical reaction. So alkalinity penting lah kalau dalam logi rawatan air, mereka kena tahu nilai alkalinity supaya nanti mereka nak buat treatment tu lah water treatment tu. So mereka akan check lah, tapi saya tak buat itu dalam lab ni, saya tak masukkan ni sebagai sebahagian daripada ni lah sebab dia melibatkan proses macam titration ke apa, so saya tak letakkan dia. So contohnya kat sini dia kata kalau kita ada satu larutan NaOH, ini nak bezakan antara basicity yang kita ukur dengan pH dan juga alkalinity. Alkalinity. So kalau katakan kita ada satu larutan NaOH dan satu lagi larutan HCO3 minus. Tadi kita kata alkalinity itu adalah pengukuran HCO3 minus kan. So dua-dua larutan ni bila diukur pada kepekatan yang sama, bila kita ukur pH dia, so sodium hydroxide ni akan memberikan nilai pH 11,
manakala SiO3 minus ni akan memberikan pH yang lebih nilai pH yang lebih rendah. So bermaksud alkalinity tu bukannya pH lah dia dah ada dua benda berbeza lah dekat situ. And then sebenarnya alkalinity tu kalau kita nak tentukan dia, kita kena buat chemical titration ataupun chemical reaction menggunakan ini. Ini sebagai satu knowledge lah untuk awak Mungkin nanti awak apa dia alkalinity kan, so awak tahulah apa bendanya. Apa yang dimasukkan dalam alkalinity lah. So dekat sini dia kata kalau kita nak ukur alkalinity ni, kita boleh gunakan dua kaedah di sini satu adalah melalui chemical titration menggunakan phenolphthalein. Ini phenolphthalein ini phenolphthalein. Di mana bila menggunakan phenolphthalein ni dia akan hanya mengukur SiO3 minus sebagai predominant carbonate species. And then satu lagi tu dia kata menggunakan menggunakan metal orange untuk kita ukur total alkalinity. Total alkalinity. So awak tahu kan kalau awak buat apa-apa chemical titration tu yang guna burette tu kan. Awak pernah buat titration kan? Pernah ada eksperimen titration tak? Ada pun. So awak ada burette kan, and then bawah tu ada conical flask, ada sampel awak, and then dalam ni ada titer, dalam ni kita masuk indicator, contohnya phenolphthalein ataupun metal orange, and then bila kita titrate sampai dia mencapai satu endpoint bila mencapai satu endpoint tu bermaksud ada perubahan color yang permanent, ataupun kita boleh ukur nilai pH sampai pH berapa, and then kita stop. Daripada situ kita akan dapat tahu berapa banyak larutan titer ni yang diperlukan untuk bertindak balas dengan sampel ni untuk mencapai satu endpoint tadi. So alkalinity tu dilakukan menggunakan konsep ni. Acid neutralizing reaction lah, maksudnya awak ada satu sampel yang ada CO3 minus, CO3 ni bila larut dalam air dia akan membentuk SiO3 minus and then bertindak balas dengan titer tu adalah acid sebab tadi alkalinity adalah the capacity of water to accept H+. Tadi kita katakan dia punya terms tu macam tu. So sekarang ni dia buat titration antara sampel yang ada CO3 minus which is ini dengan acid, and then mencapai endpoint. So daripada situ kita tahu volume of titer yang kita masukkan dalam sampel tu, and then daripada situ based from the equation ni kita boleh kira lah berapa banyak acid yang diperlukan untuk bertindak balas dengan CO3 carbonate ion tu mencapai satu endpoint. Basically konsep dia macam tu lah. Ada apa lagi tertinggal? Tak apa tengok baca Ini saya letak secara general saja. Saya tak berani nak letak calculation banyak-banyak sebab sangat kompleks. Nanti jadi macam lebih kompleks pula. Tak apalah, kita pergi secara general saja. Okay, so selain daripada kehadiran ion carbonate ion, and then dalam air tu juga dia akan ada banyak minerals ataupun logam dan di antara logam yang ada dalam air ni yang banyak ada ni adalah kalsium sebab dia kata kat sini sebab kalsium ni punca dia banyak dalam tanah tu kalsium punca dia banyak dan dia boleh ada dalam air tu lah the dominant metal species adalah kalsium dalam air.
So di sini dia kata selain metal ions in water commonly denoted sebagai Mn+. So metals, M ni for metals. Metal tu bersifat cation, bercharge positif. So N tu it can be 1 ke, 2 ke, 3, bergantung kepada oxidation number of metal tu lah, berapa. So dia kata kat sini metal ions in water selalunya disimbolkan sebagai Mn+, So M can be zinc ke ataupun calcium ke ataupun ferrum ke. So biasanya yang seperti saya kata tadi, biasanya metals ni dia akan larut dalam air ni dalam bentuk hydrated, hydrated ataupun hydrated dia masuk, hydrated tu maksudnya dia ada air, hydro tu air, hydro tu air. Hydrated maksudnya dia ada molekul air yang bergabung dengan metals ni. Contohnya kalau awak tengok dekat sini, kat sini FeH2O ni kan, ni. Tapi saya tak terangkan details ni reaction ni, cuma saya nak tunjuk aja metals ni biasanya ada dalam air dalam bentuk hydrated dengan air, hydrated air ataupun dalam bentuk ini. Dia akan ada akan ada molekul air kat situ, berapa molekul air yang bergabung dengan metal dan ini adalah charge untuk metal tersebut lah. Okey, selain daripada dia bergabung dengan air membentuk hydrated compounds tu dia juga boleh bergabung dengan metal lain untuk membentuk metal complexes. Metal complexes ni maksudnya dia ada ferrum, dia ada compound lain, inorganic ions ataupun organic compounds membentuk satu metal complexes. Kompleks ni bermaksud biasanya satu structure yang sangat kompleks, sangat besar dan dia ada metal sekali dalam tu lah. So biasanya metal yang ada dalam air tu dalam bentuk macam ni. So kalau awak nak buat ni, kalau ada pelajar nak buat analysis metals dalam sampel air ni, antara step yang kita akan gunakan ni sebelum kita analyse guna AAS ataupun sebagainya, kita kena melalui satu proses yang dinamakan digestion. Digestion tu maksudnya kita ada satu sampel air, kita masukkan, biasanya digestion of metals ni kita akan gunakan concentrated acid. Sebab kemungkinan ada metals yang membentuk kompleks yang dia tidak betul-betul dissolve dalam air tersebut. So kita kena buat proses digestion. Kita kena digest betul-betul logam yang ada dalam sampel tu supaya dia larut dalam larut dan membentuk larutan. So bila kita test nanti dia dalam bentuk larutan, larutan tu akan diuji menggunakan AAS tu lah, dia akan sedut air tu. Nanti siapa-siapa yang akan buat tu dia boleh nampak lah AAS tu macam mana lah. So ini adalah satu perkara yang penting lah. Dia akan digest menggunakan asid pekat yang bila nak buat digestion ni biasanya bila dah masuk asid pekat lepas tu kena panaskan atas hot plate, dan ni sebenarnya agak berisiko lah, kena buat dalam fume hood lah. Dalam fume hood lah, so panaskan pada satu tempoh tertentu and then bila dah didigest nanti bolehlah kita filter dan ambil sampel tu untuk kita uji menggunakan AAS. Macam itulah proses dia. That's why dia agak leceh lah untuk apa ni, untuk sample preparation, untuk sampel yang kita nak uji untuk analysis metal. Sebab metals tu dia boleh bentuk dalam banyak bentuk lah. Dia boleh bentuk kompleks ataupun bila bentuk kompleks tu nanti dia akan jadi dalam bentuk kompleks, mungkin dia dia tak betul-betul larut lah, dia mungkin terbentuk sebagai particles so dia tak betul larut. Bila tak betul larut tu kita tak boleh nak ukur dengan tepat lah nanti bila kita run menggunakan
AAS ke, SPMS ke ataupun SPOES ke, tak boleh you tak dapat bacaan yang tepat di situ. Okey. So ini saya kata tadi kalsium ni biasanya adalah satu key element yang ada one of the cations yang banyak dijumpai dalam most freshwater system Dan kalsium ni generally has the highest concentration. So dia kata sebabnya dia ada banyak sumber calcium is a key element in many geochemical processes and minerals constitute the primary sources of calcium. Dia ada minerals, calcium ni dia boleh terbentuk boleh dalam bentuk minerals yang bermacam-macam. Kalau minerals tu, mineral maksudnya metal ni dia bergabung dengan benda-benda lain Contohnya macam kalau you kata, saya dah baca dia kata minerals dolomite, tu salah satu contoh, maksudnya kalsium dan apa-apa. Ada banyak komposisi dia kat situ lah So banyak sumber minerals yang mengandung kalsium, that's why kalsium ni banyak dijumpai dalam air. Okey, salah satu masalah bila kita bila kandungan kalsium tu banyak dalam air, dia akan menyebabkan satu masalah ataupun kita namakan sebagai water hardness. Water hardness. Biasanya selain daripada kalsium, dia ada dua ion lain iaitu magnesium dan juga ion 2 ataupun Fe2+. Ni Mg2+, ini kalsium 2+. So ada tiga-tiga ion dalam air ni, dia akan menyebabkan masalah water hardness. Water hardness tu maksudnya bila kita guna air tu untuk basuh baju ke, basuh pinggan ke, sabun tu tak akan jadi berbuih. Dia tak akan jadi berbuih. Dia tak berbuih lah ataupun kedi, dinamakan ni sebagai ada kedi precipitate. Instead of buih yang terhasil, dia akan ada satu kedi precipitate, dia macam ada biji-biji macam tu lah saya tak pernah mengalami benda ni lah Saya rasa air Malaysia ni okey lah, tak ada masalah ni lah tetapi sekiranya ada berlaku kandungan kalsium, magnesium dan juga ferrum 2+ yang tinggi dalam air, dia akan menyebabkan masalah water hardness So water hardness ni dia menunjukkan bahawa kepekatan ketiga-tiga ion ni sangat tinggi lah dalam sampel air tersebut. So dia kata kat sini sekiranya kita nak elakkan masalah water hardness ni, kita boleh panaskan air tersebut air yang ada kandungan mineral yang tinggi ni kita panaskan. So bila berlakunya pemanasan ni, dia akan ubah bentuk lah kalsium tu kepada bentuk lain Contohnya kalau macam ni kita panaskan, bila kita panaskan dia akan pergi, tindak balas tu akan pergi lebih ke kanan. So ke kanan ni nanti dia tak adalah ion kalsium tu, tetapi akan terbentuknya kalsium karbonat ni tetapi kandungan minerals untuk ion kalsium ataupun magnesium atau juga ferrum ni dia dah bertukar bentuk dan menyebabkan masalah water hardness tu boleh dibaikilah. Okey, ni gambaran kalau kita ada masalah water hardness ataupun hard, kita panggil dia sebagai hard water. So ada hard water dan juga soft water. Kalau soft water tu bermaksud kepekatan ketiga-tiga ion ni sangat rendah. Sekiranya kepekatan tinggi kita bagi sebagai hard water. So dekat sini adalah dia punya level dia So katalah dia kata kalau soft, extremely soft, so dia kata di bawah 45 ppm bawah 45 ppm. Tetapi dia start akan menjadi hard water tu bila pada melebihi 90 ppm dan ke atas lah 90 ppm dan ke atas. So bila ni lah gambaran dia, bila awak guna sabun dan juga soft water ni okey, nampak sabun berbuih, tetapi kalau
air itu adalah hot water. So buih itu tak akan terbentuk dan akan ada precipitate macam ada precipitate yang terbentuk lah, dia tak akan membentuk. Precipitate tu adalah pembentukan ion tu lah, saya rasa ion tu dan sabun tu lah saya rasa. Saya tak pergi kepada mekanisme yang detail, tetapi dia akan membentuk precipitate instead of buih, dia tak akan ni lah Jadi besok kalau kita guna untuk basuh pinggan ke, basuh baju ke, dia tak bersih lah dekat situ. Okay, so tadi kita dah cerita okay, so dia kata kat sini water gets dirty naturally. So maksudnya sumber air yang kita ada senang untuk tercemar senang tercemar disebabkan oleh properties of the water itself dan juga apa-apa aktiviti yang berlaku lah di persekitaran sumber air tersebut. Okay, so ini saya tak masuk, sebenarnya chapter selepas ni adalah water pollution So saya cuma dekat sini saya dah tertunjuk lah ini sebenarnya adalah source of pollution. Sebenarnya nanti ini adalah masuk dalam chapter yang seterusnya iaitu water pollution. So basically untuk apa-apa yang menyebabkan pencemaran kepada sumber air itu disebabkan oleh dua punca ni lah These 2 point sources, iaitu yang pertama, these 2 sources sources of pollution. So yang pertama adalah kita panggil sebagai point source pollution, and then yang kedua adalah non-point. Ini saya pun pernah cakap sebelum ni. So kalau pollution tu kita tahu daripada specific source daripada mana sumber pencemaran tersebut, mungkin daripada industri. Kalau kita nampak kat sini ada satu industri yang kita nampaklah ada sumber air sisa yang dilepaskan so kita tahu itu adalah point source. Tapi sekiranya dia adalah non-point source, non-point source, kita tak tahu daripada mana, there is no specific source yang kita nampak. Mungkin datang daripada kawasan peladangan, mungkin datang daripada udara, daripada udara. Di dalam udara ada banyak pencemar, and then air hujan turun bawa sekali pencemar tu turun ke bumi dan masuk ke dalam sumber air kita. So kita tak tahu itu datang daripada mana, pencemaran tu datang daripada mana. And then kemungkinan daripada ternakan haiwan ataupun kebun peladangan daripada fertilizer dan sebagainya. So yang itu kita tak nampak daripada mana sources. That's why kita panggil dia sebagai non-point sources. Okay, so ada apa-apa tak nak tanya? Kalau awak tengok dalam punya lab sheet tu, dia ada soalan kan bahagian belakang tu. Dia ada tanya apakah dia kelas A, kelas B untuk apa limit menggunakan kelas A, kelas B. Itu nanti kita akan masuk dalam chapter water pollution tu. Nanti kat situ baru saya terangkan lah Kalau siapa yang dah tengok lah dalam lab sheet tu. Ada siapa yang dah tengok? Yang soalan belakang-belakang tu. Ada soalan yang dah buat lab lah semalam ataupun yang belum buat lab mungkin dah tengok lab sheet tu bahagian belakang tu dia ada banyak soalan kan, ada beberapa soalan tu yang dia ada tanya mengikut kelas ni berapakah limit of, saya tak ingat sangat lah detailsnya, mengikut kelas berapakah had yang dibenarkan, itu semua akan saya terangkan dalam chapter yang seterusnya. Okay, ada apa-apa nak tanya? Minta maaf kalau lecture saya tak berapa lancar Saya macam ada satu point tu saya tak lancar sangat lah. Especially di bahagian aquatic chemical processes, tapi tak apa yang itu saya rasa tak apa. Nanti you baca you boleh capture kot. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada? Bonnie ada apa-apa nak tanya? Tak ada pun. Semua soalan tu dah habis ditanya pun. Oh, okay. Awak nak buat lawatan ke mana Saya macam ada plan juga memang nak buat lawatan, tapi saya kena tanya dululah daripada pihak tersebut sama dia boleh benarkan pelawat datang ataupun tak. Puan, masa artikel tu nak buat lawatan dekat luar negara kan. Negara yang ada ais tu.
Tengok ais fresh Ashland. water. Oh, nak buat lawatan keluar negara. Saya pun tak pergi sana lagi. Okey, untuk lawatan tu saya plan untuk buat lawatan ke Syarikat Air Johor di Gresik. Sebab sebelum PKP memang saya bawa dia orang buat lawatan ke situ. Tengok macam mana dia orang buat SAJ buat rawatan air. Maksudnya dia tarik daripada air sungai, apa yang dia buat, prosesnya macam mana, and then apa yang dia buat, proses-proses tu supaya akhirnya nanti dia boleh dapat air bersih dan dia bekal kepada kita. Tapi saya tak tahu sebab ni kita baru start tak ada PKP kan. Jadi saya kena tanya dulu sama ada SAG benarkan kita untuk melawat ataupun tidak. Tapi before ni memang kita ada banyak buat lawatan ke industri. Banyak kalau untuk subjek food tu banyak. Kilang coklat lah, kilang Yakult lah, kilang proses sate lah, kilang satu masa tu kilang peternakan ayam macam ni dia proses lah. Banyak tempat lah yang kita pergi. Tapi selepas bila mula PKP tu terus kita tak buat lah Saya rasa tu saya nak tanya balik lah macam mana prosesnya kalau sempat sebab kita pun baru masuk 1 April baru start dia buka kan. Jadi saya pun tak pastilah macam mana prosedur dia. Macam tu lah Tapi saya itu kalau kita buat lawatan itu adalah awak punya assignment nantilah Tapi saya tak decide lagi, nanti saya perincikan untuk awak punya assignment. Okay, ada apa-apa nak tanya? Bonnie sponsor? Boleh je. Lawatan ke Sarawak? Sarawak ke mana Bonnie awak nak bawa ni? Kaji tentang mata air. Mata air tu ada 2 makna tau. Okay, ada apa-apa nak tanya? Okay, Eternus awak guna link dekat dalam Otter. Kalau tak ada apa-apa kita bersurai. Nota saya dah letak dalam ni. Dalam Otter ni, saya dah letak dalam Otter. So okay, terima kasih semua. Terima kasih Puan. Sama. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Okay, sama. Terima kasih Puan. Sama. Terima kasih Puan. Sama. Terima kasih Puan. Sama. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Sama. Okay.